akson neuron tersebut, kan? This is akson dia, ekor dia, betul tak? Jadi, kalau kita tengok struktur neuron, jom kita tengok balik struktur neuron. Kita tengok akson dia. Akson dia sebenarnya dipeluk oleh siapa? Apa nama ni yang memeluk struktur akson ni? Namanya adalah salut myelin ataupun myelin sheath. Okay? Salut myelin ataupun myelin sheath. For your information, myelin sheath ni dia dibina daripada lipid. It is actually made up of lipid. Lipid is basically lemak. Pernah tak tengok lemak dekat daging lembu ke, lemak dekat daging ayam ke? Lemak tu warna apa? Lemak warna putih kan? Lemak dia macam putih-putih kuning-kuning sikit gitulah. Tapi basically dia warna putih. Jadi, kalau kita tengok struktur spinal cord kita, disebabkan bahagian ini penuh dengan salut myelin, which is dibina daripada lemak, lipid. Sebab itu bila kita tengok bawah mikroskop, dia warna putih. Jadi waktu tu, saintis tak tahu lagi apa nama. So dia orang macam, look at this. Can you see the white thing? Can you see the white matter? Then dia orang bagi nama white matter ataupun jirim putih. That's all. Boleh jadi dekat sini ini adalah jirim putih, white matter. Kenapa dia appear putih? Sebab mengandungi salut myelin. Salut myelin dia warna putih dibina daripada lipid. Clear ke guys? Nama salut myelin tu? Okey. Jadi yang luar itu adalah apa kita kata jirim putih. Yang dekat dalam ni lawan dia lah. Kita ingat jirim putih je. So yang bukan jirim putih itu adalah jirim kelabu, grey matter. Dia appear darker. Dia nampak lagi gelap di bawah mikroskop. So they give it name grey matter. Itu sahaja. Okay. Tak ada jirim hitam awak. Tak ada. Kita maybe I don't know, physics ada ke jirim hitam? Ada but we only have grey and white only. Oh ada. Okay, itu jasad hitam lah. Itu lohong hitam kan? Tak apalah. Dah banyak sangat subjek bercampur ni. Okay. Alright guys, so take away point. Saya faham untuk structure spinal cord ni nampak macam student medik ambil anatomi kan? But basically itu je. Awak kena kenal yang mana satu neuron deria, neuron geganti, motoneuron. Itu yang pertama. Lepas tu kena kenal yang mana satu akar dorsal, kenapa dipanggil dorsal? Yang mana satu akar ventral, kenapa dipanggil ventral? Lepas tu kita fokus sikit dekat ganglion, merujuk kepada body cell body yang berkumpul tu. And finally, awak kena tengok yang mana satu jirim putih sebab dia ada myelin sheath dengan jirim kelabu. Sebab bawah mikroskop dia appear darker. Itu sahaja. Boleh? Okay, jadi jom kita go back to this question. Okay, jadi macam mana kita nak cam ganglion? Ganglion memang kalau awak tengok dekat sini ya, dia akan lukiskan dia jadi macam seketul gemuk sikit. Cuba tengok soalan seterusnya. Next, soalan seterusnya. Cuba tengok soalan 8. Soalan 8 nampak dia bagi. Itu ganglion. Okay? Ataupun soalan 9. Tengok soalan 9. Nampak dia bagi. Itu ganglion. Jadi soalan akan make it really clear dekat awak dekat mana kedudukan ganglion. Okay? Jadi dekat mana ganglion, itulah neuron deria awak. Boleh Okay. Ainul tanya. Nodus Ranvier. Boleh. Ranvier because it's French. It's croissant. Okay. Kan tadi kita kata yang selaput tu nama dia selaput myelin ataupun myelin sheath. Nampak tak dekat tengah tu dia tak ada myelin sheath kan? Jadi bahagian akson yang tidak ada myelin sheath, makanya saintis memberi namanya itu dipanggil sebagai nodes of Ranvier. Okay? So it's called nodes of Ranvier. Dia macam Cri du chat syndrome lah. Dia macam French sikit. Bahasa Melayu dia nodus Ranvier. Nodus Ranvier. Okay. Bio memang banyak guna nama orang. Okay. So jangan buat anak panah. Tidak. Dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas, saya guna anak panah because I want to show you clearly. Okay, saya nak tunjuk
Yang ni notes of form VA, yang ni notes of form VA, yang ni notes of form VA. Okey, saya tak apa. Awak jangan guna. Awak calon SPM. Saya dah settle SPM saya. Dia dapat A1 dah. Okey. Alright, so boleh kenal myelin sheath, note of form VA semua tu. Okey. Apa beza okey. Okey, yang ni last saya entertain soalan before kita gerak pada soalan. Apa beza nodus rhombiae dengan axon? Okey, nampak tak ini sel? Okey, nampak tak warna merah panjang tu? Okey, axon tu merujuk kepada sebahagian daripada sel. It is a structure of the cell yang panjang. Okey, now myelin sheath merujuk kepada lipid, lemak yang mendakap. Dia bayangkan ini axon, ini ini adalah myelin sheath. Okay, so myelin sheath dia dakap macam tu. Dia dakap axon. Alright, so this is myelin sheath. Okay, now I need one more tissue sekejap. Saya koyak ni sikit. Nak kena tunjuk dengan objek baru nampak. Sekejap. Okay, so this is axon. Yang ni myelin sheath. Dia balut. Okay, myelin sheath dia balut gitu. Okay, this is another myelin sheath dia balut. Nampak tak ada bahagian axon yang tidak dibalut? Can you see bahagian axon yang tidak dibalut kat sini? Can you see? Okay, bahagian axon yang tidak dibalut, axon with no myelin sheath, kita panggil dia node of form VA. Itu je. Okay, node of form VA merujuk kepada bahagian axon yang tidak dibalut oleh myelin sheath. Dia ruang antara myelin sheath. Betul. Ruang antara myelin sheath tersebut. Okay. Myelin tu lemak ke? Ya, myelin tu adalah lipid. Dia lipid. Dia bukan lemak. Lipid lah. Okay. Alright. Boleh? Okay dah. Jom kita tengok soalan ni. Oh, lama sangat soalan ni. Sebab kita cerita pasal spinal cord kan. So, dia lambat sikit. Okay. Jadi, T tu benda apa dah? Oh, neuron deria. Okay. Ini perbezaan yang pertama. Dekat sini, awak boleh bezakan badan sel terletak dekat ganglion, ini untuk neuron deria. Yang ni pula dia terletak dekat jirim kelabu. Kita tengok dekat sini ya. Nampak tak dekat sini? Ni. Can you see this? Yang ni adalah badan sel untuk neuron motor. Dan kedudukan dia adalah dekat dalam jirim kelabu. Yang ni adalah badan sel untuk neuron deria. Kedudukan dia dekat dalam ganglion. Clear ke perbezaan yang pertama dekat situ? Clear? Nota ni saya akan bagi Humaidi. Lepas kelas, benda ni saya akan attach sekali everything. Okay? Alright, okay. Poin yang kedua adalah kedudukan sel body lah. Yang tadi awak dah sebut tadi. Untuk neuron deria, dia duduk dekat tepi. Tapi neuron motor, dia duduk dekat ujung. Okay. Yang ketiga pula, you can talk about the length of axon. Panjang axon. Kalau neuron deria dia lebih pendek, neuron motor dia lebih panjang. So ini 3 poin untuk structure. Soalan kan tanya beza dari segi struktur dengan fungsi kan. So untuk fungsi, tadi kita dah discuss dah fungsi, jadi saya tak nak sebut lagi sekali lah. Basically berpindah dari mana ke mana je. Nampak dekat sini tadi saya kata tak salah pun kalau awak sebut central nervous system. But kalau awak specify spinal cord, dia lebih detail. Okay, so both are accepted. Okay. Alright. Jadi boleh snapshot nak tulis lambat kan? Nanti kita habis masa. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Korang nampak macam endokrin tak sempat je ni. Macam mana ni? Dah. So soalan 5 consider done. Boleh kita gerak kepada soalan lain? Can we? Boleh jom. Okay. Soalan 6. Kenapa macam dah ada jawapan? Kejap. Okay. So, jom kita tengok soalan 6. Ini adalah trial negeri juga, which I forgot which negeri lah. So, ini soalan synapse. Bagi saya, synapse ni bagi awak susah ke senang? Kalau susah, saya explain detail. Kalau senang, cepat sikit je. Dia kata senang, dia susah ya. Okay, tak apalah, kita tengok sikit-sikit. Okay, synapse ni benda apa? Synapse ni basically perantaraan antara dua neuron. It is a gap between two neurons. Tengok dekat sini. Ini kita ada satu neuron dan ini neuron yang lain. So nampak tak? Hujung neuron ni dia nak hantar impuls pergi dekat neuron yang ni. So kalau kita zoom in dekat perantaraan tu, so this is neuron yang atas ni warna purple, yang ni neuron bawah yang warna biru ni. Okay. Jadi
inilah the synapse-nya. Okey. Meiosis tu sinapsis awak. Kalau yang ni dia sinaps sahaja. Kalau meiosis sinapsis. Okey. Jadi dekat sini dia kata kita tengok soalan teruslah nanti akan ada apa dia suruh cerita proses pengantaran semua tu lah. Okey. Jadi dekat sini kita ada M. Can you tell me dalam vesicle ni M tu benda apa? Ya, nama molekul tu adalah neurotransmitter. It's called neurotransmitter. Jadi dia kata nyatakan bahan M, it is called neurotransmitter. Bahasa Melayu single T, bahasa Inggeris double T. Okey, yang ni ada disebut dalam textbook awak, that's why dia tanya contoh bahan M. Sebenarnya kita ada banyak. Okey, yang ni saya just simply nak tunjuk dekat awak ya contoh bahan M sekejap ya. Okey, yang ni adalah contoh neurotransmitter. Kita ada adrenaline, noradrenaline, dopamin, serotonin, endorphin, glutamate, acetylcholine, GABA. So yang ni adalah contoh neurotransmitter yang disebut dalam textbook kita ada 4. Nanti kita tengok dekat jawapan tu And setiap neurotransmitter dia punya function dia adalah berbeza. Kita tengok contoh dekat sini. Dopamin. Dopamin dia dia ada terlibat dengan movement. Sebab itu yang ni relate dengan soalan kebat sekejap lagi. Penyakit yang berkaitan dengan pergerakan dia tak dapat kontrol. Dia jadi apa? Dia terketar-ketar begitu. Parkinson. So Parkinson disease dia ada kaitan dengan dopamin. Okey. Okey, selain itu juga dekat sini. Acetylcholine. Saya fokus dekat dua ni because yang ni dia berkait dengan penyakit. Dia terlibat dengan learning and memory. Penyakit apa yang menyebabkan dia jadi nyanyuk dan dia terlupa? Alzheimer. Jadi bila orang dah semakin tua, contoh kan sel-sel kulit kita dah akan mula sel kulit pula. Sel-sel dalam badan kita akan mula expired dan sebagainya. Begitu juga dia punya neuron. Neuron dah expired, neuron dah mula mati basically. Jadi bila neuron dah mula mati, dia orang dah tak boleh produce acetylcholine. So bila dia punya level acetylcholine dia mula rendah, dekat situlah bermulanya dia hilang ingatan, memori, dia hilang dia punya kebolehan untuk berfikir dan sebagainya. Okey. Jadi saya nak awak fokus kepada dua ini sebab dia berkaitan penyakit. Acetylcholine dia penyakit Alzheimer. Kalau dopamin pergerakan dia penyakit Parkinson. Okey? Alright. Kita ni bukannya ada problem acetylcholine dah. So saya dah tak ingat nak jawab, tak dapat jawab sebab tak ingat saya punya acetylcholine bermasalah. Tidak, itu sebab malas. Itu dia study last minute, dia tak prepare awal. Dia nak salahkan acetylcholine je. Okey? Alright, jadi dekat sini ini 4 yang kita wajib tahu dalam silibus kita. Acetylcholine, noradrenalina, binti Muhammad adalah noradrenalina, serotonin dan juga dopamin. Okey. Yang serotonin ni dia lebih kepada kita punya mood. Our good mood, our motivation itu adalah serotonin. Okey. Nak banyak serotonin, nak bagi mood baik, nak bagi kita motivated. Dedahkan diri kita dengan cahaya matahari. The more light we have, the more serotonin kita akan ada. Awak boleh cuba buat eksperimen tau. Cuba duduk dekat dalam bilik dari pagi sampai petang, jangan buka tingkap, jangan buka apa, biar gelap je. Awak akan rasa moody sangat. Awak akan rasa macam dunia ni, kenapa susah sangat dunia ni? Kenapa semua orang membenci aku? Dia akan jadi begitu. Kan? Itu sebab serotonin dia level dia jadi rendah. Okay. Alright, malam-malam tiba-tiba menangis kan. Dia cipta drama sendiri dalam kepala dia, lepas tu dia nangis. Itu serotonin lah tu. Okay, anyways, dah. Okay guys, so can we go to soalan B? Boleh ke? Soalan B dia cerita pasal penghantaran impuls. Okay, jadi yang ni kan saya rasa buku teks awak dia punya points dia dah sangat-sangat cantik dah. Kalau awak tengok points dalam buku teks, dia simplify kepada 3 step. Jadi dekat sini pun saya gunakan jawapan daripada buku teks tau sebenarnya. So, okay, point yang pertama ya, penghantaran impuls. First, yang ni nampak tak hujung dia kan jadi macam bentuk apa gelembung sikit tu kan. So kita panggil bonggol synapse ataupun synaptic knob, KNOB, macam doorknob, knob pintu tu kan.
Jadi, so first point, apabila impuls tu tiba di bonggol sinaps ataupun synaptic node, okay, vesicle yang mengandungi neurotransmitter tu, so vesicle synapse tu dia akan membebaskan M. M tadi ialah kita punya neurotransmitter masuk ke dalam celah L. Jadi kalau kita tengok dalam soalan kita, celah L merujuk kepada gap, ruang ni. Yang ni lah kita punya sinaps kita. Okey, jadi dalam exam, you boleh cedok balik apa yang soalan labelkan celah L, or you can give the name if you are confident. Okay, so in this case nampak saya tulis celah L dalam kurungan synapse. You can write either one. Okay, alright. Jadi dia bebaskan neurotransmitter masuk ke situ. Okay, ke mana neurotransmitter ni akan pergi? Kita tengok. Neuron penerima. This is the receiving neuron ni. Kalau kita tengok balik gambar kita. So ini neuron penerima. Kalau kita tengok kat sini dia sebenarnya mengandungi protein. Dekat ni saya tengok textbook punya lukisan, nampak. Dia mengandungi protein. Protein tu dia menerima. Dia akan receive neurotransmitter. Jadi receive kita panggil receptor. Maka ini adalah receptor protein. Jadi neurotransmitter yang warna merah tu, dia keluar daripada bonggol ni, dia masuk, dia bind dengan protein. Jadi bila neuron penerima tu dia dapat neurotransmitter tu, then dia akan hasilkan impuls lah. Points dia nak sambung hantar impuls. Itu sahaja. Okay. Jadi itu points yang kedua. Points kedua awak cerita pasal dia merentas melalui sinaps tu. Lepas tu dia bergabung dengan protein reseptor. Lepas dia bergabung dengan protein, dia mencetuskan impuls baharu. Itu sahaja. Okay. Hazira, post-synaptic membrane itu dalam silibus lama KBSM. Silibus baharu, buku teks kita, dia tak ada sebut post-synaptic membrane. Okay. So, if you want to say, want to put in your answer, you can. No problem. Okay. Jadi, jom kita highlight the keyword. Okay. Synapse, neurotransmitter. Lepas tu, meresap melalui sinaps, bergabung dengan protein reseptor neuron penerima. Okay. Lepas tu impuls baharu dicetus. Itu sahaja. Points dia kita nak paskan impuls. Kita nak suruh neuron yang kedua tu hasilkan impuls. Macam mana nak suruh dia? Kita hantar neurotransmitter. Itu sahaja. Semana yang elektrik-elektriknya tu? Okey. Nak juga tahu ya Syed Amirul. Okey, saya bagi dekat awak sikit-sikit je, teaser-teaser saja dekat sini kan. Bila neurotransmitter tu dia bind dengan protein, ini bukan dalam silibus ya, side notes Bila dia bind dengan protein ni, dia akan buka carrier protein tau. Kan awak belajar carrier protein, dia akan mengangkut ion kan. Jadi dia akan ada perubahan dari segi ion kalsium. Ion kalsium dia charge dia 2+ kan. Jadi ion kalsium akan rush masuk ke dalam sel. So dia akan mengubahlah charge dekat dalam sel membran tu, bahagian dalam positif, bahagian luar negatif. Itu yang maksud saya voltage berubah tu, merujuk kepada perubahan charge dekat sel. Yang tu yang kita duk kata electrical tu. Okay, but no need to know. Tak payah tahu, just want to give you some idea. Okay, alright. So N tu synapsis node ke? Mana N? Ya, benar sekali. N adalah synaptic node ataupun bonggol synapse. Okay. Alright. Saya rasa dah 3 poin ni yang kita cedok daripada buku teks is very simple and straightforward punya explanation. Boleh Saya rasa enough for this question. Shall we proceed to the next one? Boleh Okay, good. Jom kita gerak kepada yang seterusnya. C. Soalan C adalah soalan kebat sikit. Okay. Yang ni, walaupun dia tanya pasal synapse, tapi dia cedok maklumat daripada bahagian endokrin. If you look at textbook page 232 form 4, yang ni sebenarnya dekat bahagian endokrin. Yang mana dia cerita kesan-kesan drugs kepada kita punya sistem saraf lah. Soalan ni becoming more famous. Saya ada jumpa beberapa trial negeri, dia tanya pasal ubat penahan sakit, ubat penahan sakit lah, painkiller. Painkiller gitu. Which jawapan ni nanti awak boleh apply dekat mana-mana soalan begitu. Okey. Jadi kita tengok Rajah menunjukkan 2 jenis dadah. So dekat sini kita ada amfetamin
okey, menyebabkan perlakuan agresif. Okey. Agresif ni agak-agak awak, dadah ni dia dadah penenang ke atau perangsang? Dia stimulan ke ataupun depressant? Obviously dia perangsang, dia stimulan dia bagi orang tu lagi agresif. Jadi jawapan awak kenalah berkaitan dengan dadah perangsang. Okey, yang bawah ni pula, yang ni adalah morfin, menghilangkan rasa sakit. So bila ambil morfin dia hilang rasa sakit, dia jadi tenang ke atau dia jadi lagi gelabah? Dia jadi lagi tenang kan? Jadi ini adalah dadah penenang. So, macam mana this kind of drugs actually menyebabkan dia jadi lagi agresif, dia jadi lagi stimulated. Okay. Jadi dekat sini yang kita tengok, okay, poin yang pertama, bagi tahu dulu, amfetamin adalah jenis dadah perangsang. It is a type of stimulant. Jadi sebagai perangsang apa yang dia buat? Ni, ini effects dia ya. Dia akan merangsang vesicle synapse. Dalam synapse kita kan ada neurotransmitter. So dia nak suruh release lagi banyak neurotransmitter. Jadi bila lagi banyak neurotransmitter, impuls tu lagi cepat dihantar. Sebab itulah dia akan meningkatkan degupan jantung, dia akan bagi seorang itu lagi aware. Okay? So dia akan menyebabkan lagi banyak neurotransmitter dibebaskan. Alright, so what happen next? Jadi dekat kita punya celah synapse tu, kita akan dapat lagi banyak neurotransmitter. Higher concentration of neurotransmitter. Jadi impuls ni akan dicetuskan non-stop. Okay, jadi contoh ya. Kan orang duk ambil dadah yang jadi high tu kan. So high ni because dia bagi neurotransmitter yang berkait dengan feeling good tu. Neurotransmitter yang bagi kita feel good tu berpanjangan. Kita kadang-kadang feel good, contoh kita lepak dengan kawan kita, minum kopi semua tu, kita gelak hoa-hoa 10 berapa minit, lepas tu kita rasa letih kan. Yang ni dia high dia tu lama, dia boleh jadi lama gitu, berjam-jam macam tu. Okay, so that is because of banyak neurotransmitter dekat celah tu, dekat synapse tu. Okay, jadi penghantaran impuls kita akan bertambah lah. Okay, so kelajuan penghantaran impuls akan bertambah. So itu adalah untuk dadah perangsang. Nanti kan better, nanti awak download answer, awak baca balik, lepas tu baru awak practice tulis dalam jawapan. Boleh tak? Rather than awak copy sebiji-sebiji. You practice macam tu. Okay? Download answer, awak tengok balik, lepas tu cuba tulis dekat jawapan dekat awak punya kertas. Okay? Alright, now let's move to dadah penenang pula. Jadi begitulah dekat sini. Morfin adalah sejenis dadah penenang. Okay? Jadi dadah penenang ni dia basically dia terbalik lah. Kalau yang tadi tu dia bagi banyak neurotransmitter, dadah penenang kita kata dia merencat rembesan neurotransmitter. Dia terbalik dia punya ni. Jadi bila dia merencat lagi lambat impuls tu. So, impuls sakit tu dia lambat nak hantar pergi ke otak. That's why otak kita tak boleh tafsir rasa sakit. That's why kita rasa the pain is killed. Rasa sakit tu hilang. Because our otak tak terima impuls untuk sakit. Okay. So depression tu bukan depresi ke lain ya. Itu depression. Ini adalah depressant. Tengok ejaan dia. Depressant. S-A-N-T. Itu adalah depression. Okay. Alright guys. Apa nama lain kepada painkiller? Yang ni awak kena pay attention. Nama lain dia adalah yang ni, narkotik. Narkotik juga kategorikan sebagai painkiller, narkotik. Kalau orang Indonesia kata narkoba, narkoba. So narkotik is also as a painkiller because apa? Dia delay. Dia delay. Okay? Alright, kawan awak tanya, ada soalan trial. Dia kata alkohol tak boleh memandu. Soalan tu sebenarnya dia cedok daripada textbook, which saya letak dekat dalam ni. Nak tengok ke? Sebab alang-alang kawan awak tanya soalan kenapa orang ambil alkohol tak boleh memandu. Alang-alang kita tengoklah. Simple je soalan dia. Tengok dekat muka surat. Tengok soalan. Ni, soalan 14. Saya dah letak soalan 14. Okay. Jadi kenapa orang yang mabuk tidak dibenarkan untuk memandu? Alkohol dia depressant ke dia stimulant?
Dia perangsang ke dia penenang? Dia penenang. Kan kita duk tengok, walaupun kita tak amalkan, kan kita duk tengok dalam TV apa, bila dia stres bergaduh, lepas tu pergi bar dia minum, dia macam gitu kan. So dia penenang. Ya, okey, drama banyak kan semua ni kan. Okey, jadi dia dikira sebagai penenang. Kalau penenang, dia melambatkan penghantaran impuls. Okey, jadi bila dia, saya tunjuk terus jadi bila dia melambatkan penghantaran impuls, contoh awak tengah memandu, lepas tu kereta dekat depan emergency brake. Mata awak nampak tau kereta tu tengah brake, tapi lambat, impuls nak hantar pergi ke otak. So apa berlaku? Gerak balas kita pun akan jadi sangat lambat. Okey, jadi sebab itu diorang akan ada risiko yang lebih tinggi untuk kemalangan. Itu satu. Lagi satu, dia ganggu koordinasi. Koordinasi ketika memandu kan, awak kena pegang steering, kaki kena jaga, mata kena tengok depan. Remember, koordinasi means work together. Mata, tangan, kaki, everything semua work together. So, alkohol ni, dia menyebabkan kita punya anggota ni dah tak work together dah. Tangan kot lain, kaki kot lain. Sebab itu dia meningkatkan risiko untuk accident. Okay. So, boleh ke cakap slows down brain activity? Boleh. Itu sama maksud dengan melambatkan penghantaran impuls. Okay. So, basically inilah. Okay, inilah dia punya points dia. Okay. So, morphine dengan amfetamin tu immediate effect ke? Ya, dia immediate effect. Morphine ni awak boleh tengok kalau macam cerita perang-perang zaman dulu kan. Kalau macam contoh askar tu dia kena tembak, tangan dia putus kan. So, dia punya kawan dia akan bagi dia morfin terus. Bila morfin tu dah hilang sikit lah rasa sakit bila tangan putus apa semua tu. So it is an immediate effect. Saving Private Ryan semua tu ada. Okay. Alright, ya Allah. Sekejap. Nak jatuh kerusi ni. Okay guys, ya Allah dah pukul 4.40 dah. Macam mana ni? Okay. Alright. Ke awak nak pilih soalan? Macam saya cakap tadi, kita faham, kita memang takkan sempat cover semua. So, saya bagi pilihan dekat awak untuk pilih soalan. Awak nak soalan mana? Sistem endokrin, boleh? Soalan 18. Sekejap. Oh, yang ni. Okey. Soalan ni, dia sebenarnya senang. Okey. Tak apa. Kita tengok soalan 18 boleh, Soalan 18, jawapan, soalan, question 18 ya. Question 18 everyone. Question 18, boleh? Question 18. Ini soalan trial Selangor last year. Saya ingat lagi soalan Selangor last year. Sebab saya cikgu negeri Selangor, so saya menanda soalan ni lah. Sebenarnya ramai je dapat markah tinggi untuk soalan ni sebenarnya. It is not difficult. Okey, kita tengok dekat sini. Dia kata, dia bagi dua graf. Okey, dia bagi dua graf. Graf yang pertama adalah tentang kepekatan glukosa. So this is about the glucose level, aras glukosa. Dia bagi dekat dua orang. Biru tu adalah individu Y, yang warna purple tu adalah individu X. Jadi kita tengok dekat sini, yang warna purple tu dia lagi tinggi kan. Yang warna biru tu dia lagi rendah. Okey. Graf yang kedua pula, kalau kita tengok dekat sini, adalah kepekatan insulin. Okey. Jadi kalau kita tengok kepekatan insulin, individu Y, insulin dia tinggi. Manakala untuk individu X, dia punya insulin dia rendah. So, soalan ni tanya dekat kita. Okey, tengok. Dia kata, terangkan perbezaan perubahan kepekatan glukosa dan juga kepekatan insulin dalam tempoh 3 jam selepas makan kek. Okay. Dan macam mana pengawal aturan kepekatan glukosa. Can you see? Soalan ni sebenarnya kan dia macam tamak sikit. Dia nak sumbat everything masuk. Sebab tu saya kata ramai actually score tinggi dekat soalan ni. Because walaupun dia orang tak dapat score the first part iaitu perbezaan, but dia orang boleh score untuk kawal atur kepekatan glukosa. Which is, you talk about insulin lah. Kalau glukosa tinggi, insulin convert jadi glycogen, yada whatever semua tu. Okay? Jadi dekat sini kan, kalau kita tengok siapa yang tidak sihat? Siapa yang tidak sihat? Agak-agak awak. X ke Y? Yang kata Y ni, kenapa awak kata Y tu tak sihat ya? Okey, kita makan kek coklat. Kek coklat ada gula, manis, ada glukosa.
Jadi bila kita makan, level glukosa dalam darah kita akan naik. Secara normalnya, kalau level glukosa naik, pankreas kita akan hasilkan insulin. Setuju ke tidak? Jadi, individu Y sebenarnya dia normal. Lepas dia makan kek, aras insulin dia meningkat. Untuk apa? Untuk convert lah. Dia convert glukosa tu menjadi glycogen. Jadi bila dia convert, aras kalau kita tengok kat sini, tengok individu Y, sebab tu aras glukosa dia rendah je. Okey. Manakala individu X, tengok, lepas makan kek tak berubah pun, nampak tak berubah kan? Jadi dia ada problem. Maybe pankreas dia dah rosak ke, sel dekat pankreas dia boleh hasilkan insulin tapi kuantiti yang sangat sedikit ke. Jadi basically insulin dalam badan dia sangat tak banyak. Sebab tu efek kepada glukosa kalau kita tengok, nampak tak? Glukosa dalam darah dia tinggi. Okey? Jadi agak-agak individu X ni dia ada penyakit apa? Dia menghidap penyakit apa? Ya, diabetes mellitus, betul. Okay, so you got the idea sebenarnya insulin tu apa fungsi dia? Insulin ni, insulin ni sebenarnya yang ni detail dia dalam chapter 13, dalam bab 13. Tapi secara ringkasnya insulin dia tukar glukosa menjadi glycogen. Dia hormon. It converts glucose to glycogen. Boleh by the way guys, soalan insulin, soalan diabetes adalah sangat famous. So please pay attention. Make sure you really understand hormon insulin dengan glucagon ni. Boleh sebab dia sangat famous, sangat banyak kali keluar dekat banyak negeri. Okay? Alright. Adam tanya, boleh tak kalau kita sebut diabetes sahaja? Tak boleh. Sebab dalam silibus kita ada 2 jenis diabetes. Satu, kalau dia problem dengan insulin, itu diabetes mellitus. Lagi satu, kalau dia problem dengan ADH, hormon ADH, itu diabetes apa? Insipidus. Ada 2. Okay. Jadi you can't say diabetes only, mesti sebut nama penuh dia, diabetes apa. Okay. Kalau salah eja mellitus, janganlah kalau salah eja dengan betul. Mellitus. Kalau Melayu single L, kalau English double L. Mellitus. Itu je. Do not think about making mistake. Jangan fikir tentang membuat kesalahan. Okay? Alright. Okay. So, bab 18 pula. Soalan 18, you get the idea So, nanti saya bagi dekat awak jawapan, cuba praktis sendiri. Boleh? Yang penting awak faham soalan tu. Kalau baca jawapan dia sebenarnya very simple. Dia straightforward je. Okay? Alright. Next question. Come on. Okay, soalan 18 settle. Next, what question you want to cover? Oh, 24. Ramai nak soalan 24 ya? Soalan 24 pasal apa Allah, soalan ni. Soalan 24 ni tiap tahun keluar tapi tak keluar dalam SPM. Bandingkan 10.1 dengan 10.2. Yang ni kan saya letak last kali sebab kalau boleh saya tak nak discuss. Tahu sebab apa? 10.1 ini sistem apa? Yang melibatkan organ ini, organ ini, organ ini. Ini apa? Yes, this is endocrine. Okay? Manakala yang ni pula yang dia tunjuk kita punya urat-urat semua ni, ini adalah kita punya nervous system. Jadi kan, setiap tahun ada soalan ni, Rodik kata SPM 2022 dah keluar dah. So, walaupun dah keluar, tak mustahil dia tanya lagi. Maybe dia tanya dalam portion yang kecil. Contohnya dalam structure ataupun dalam paper 1. Okay, jadi saya kalau boleh tak nak dah lah discuss soalan ni sebab dia sangat banyak kali dah ditanya every trial. Okay, so I give you the answer dah already, dah ada dekat sini perbezaan dia. Endokrin dan juga sistem saraf. Cuba baca. Kalau kata tak sure any of the points tu, boleh DM saya dekat IG. I will entertain you. Boleh Boleh okay. Alright, good. Okay, IG saya, nama saya juga Hamidi Yusof. HMIDI-YUSOFF. Okay, alright. Entertain tu as in jawab soalan awak lah. Bukan entertain, maksudnya saya menghiburkan awak, tidak. Soalan 22. Boleh. 22 ni pun mudah. Cumanya dia twist. Okey, kita tengok soalan yang ni yang saya nak tekankan sedikit. Okey, dia kata, pemeriksaan perubatan menunjukkan seorang pesakit menghidap pancreatitis kronik. Maksud dia,
Dia kronik tu means dia mengambil masa yang lama untuk develop. Dia dah sangat-sangat rosak dah. So pancreatitis tu basically dia punya pancreas dia rosak lah. Jadi doktor kata buang pancreas melalui pembedahan. Okey. Pancreas kita dia ada banyak fungsi kan. Dia rembeskan hormon, dia rembeskan enzim. Jadi in this case soalan tanya kesan kepada hormon. Soalan boleh je tanya kesan kepada enzim. Can you tell me apa enzim yang pankreas hasilkan? Apa enzim pankreas hasilkan? Ya, awak ingat enzim 2 lipa tu kan? LIPA kan? LIPA, kita ada lipid pula, lipase, kita ada protease which is a trypsin dan kita ada amylase. Okay, so soalan saya pernah tengok soalan tu dia accident ke cancer. Cancer kena remove pancreas, apa berlaku kepada digestion, pencernaan dia, itu enzim. So in this case dia kata terangkan kesan pembuangan kepada aras gula dan kesihatan pesakit tersebut. Jadi apa hormon yang dihasilkan oleh pancreas? Dalam silibus kita ada berapa? 2 je. Kita selalu duk tengok insulin, kesian lagi satu hormon tak diberi perhatian. Glukagon, lagi satu adalah glukagon. Okey. Jadi soalan untuk 8 markah ni awak kena cerita dua-dualah insulin dengan glukagon. Okey. Sebenarnya soalan nak tanya dekat awak fungsi insulin dengan fungsi glukagon. But rather than dia tanya straightforward, dia twist bagi situasi. This is what we call soalan berbentuk negatif ataupun negative statement. So, awak rather than awak kata glukosa ditukar menjadi glycogen, itu waktu ada insulin. Yang ni kalau tak ada insulin, awak boleh kata kurang glukosa ditukar ke glycogen. Gunakan perkataan kurang, tidak dapat ditukar, kadar penukaran. So you guna those words. Tidak, dapat, kurang, semua tu lah. Boleh So, you dah dapat idea ke? You got the idea tentang benda ni? Boleh So, macam mana kita nak tahu enzim or insulin? Raifa, yang ni soalan dah sebut dah. Bila dia sebut kesan kepada aras gula, so gula is glucose, obviously dia nak uji awak tentang hormon insulin. Kalau dia nak uji awak tentang enzim, dia akan tanya pasal pencernaan. Ya, betul. Enzim 3 tu. Okay? Alright. So, yang ni lagi saya review je lah jawapan dia, boleh snapshot ataupun later awak boleh check dekat chat. So, sama. Nampak tak saya guna perkataan? Kurang insulin dirembeskan. Okay, ataupun you boleh kata tak ada insulin dirembeskan. Dua-dua boleh diterima. So begitulah, awak cerita pasal insulin dan jangan lupa cerita pasal glukagon. Kalau insulin, glukos jadi glycogen, glukagon dia terbalik, glycogen jadi glukos. Dua-dua kena cerita. Okay? Alright, so sebab masa kita mencemburui, jadi saya bagi briefing dekat awak. Soalan tu nak kena target jawab macam mana. Boleh Okey. Kawan awak tanya, apa beza glukagon dengan glycogen? Okey, ini kalau glukagon itu adalah hormon. Okey, glycogen adalah karbohidrat. This is a carbohydrate yang ditukarkan menjadi glukos. Siapa yang merangsang penukaran ini? Nama dia adalah glukagon hormon. Glukagon hormon. So boleh bezakan ke glycogen adalah sejenis karbohidrat, glukagon ialah sejenis hormon. Clear? Insulin dia terbalik, betul. So kalau dia patah balik begini, okey. Jadi ini adalah insulin, menukarkan glukos jadi glycogen. Glycogen polysaccharide, betul, polisakarida, ada dalam bab 4 form 4. Okey. So tadi apa yang saya cakap 2 lipa tu? Okey, 2 lipa ni okey. Yang ni sikit lah kan 2 LIPA. Enzim daripada pancreas kan dihasilkan jus pancreas kan, pancreatic juice. Jus tu mengandungi enzim. So jus tu yang ada enzim tu akan pergi ke mana? Jus tu akan dihantar pergi ke kita punya usus yang pertama tu, duodenum.
Jadi huruf D for duodenum. Okay. Jadi 3 enzim yang ada, Li is for lipase. Okay. P is for protease. Dan A untuk amylase. Okay. Tapi protease ni dia general. Protease ialah enzim untuk mencerna protein. Dekat dalam duodenum, dia adalah trypsin. Okey, dia sebenarnya adalah trypsin. Begitu. Okey, alright. Okey, so 4.54. Next question yang awak nak saya bagi briefing dekat awak. Macam mana untuk mentarget soalan 23. Boleh. Soalan 23. Yang ni pun sama juga. Soalan ini melibatkan sistem endokrin dan juga sistem saraf kita. Okey. Jadi dekat sini dia kata budak ni dikejar oleh anjir. Okey, dikejar oleh anjing. So, bagaimanakah sistem endokrin terlibat sebenarnya dalam flight or fight response? Okey, pernah dengar tak situasi lawan atau lari ni? Bila kita berada dalam situasi yang kecemasan, contohnya kita nampak anjing nampak macam nak kejar kita, kita ada dua pilihan. Pertama, sama ada kita nak fight, lawan. Maksud dia kita macam, tak adalah kita lawan pukul anjing tu, jangan. Okay? Lawan ni maksud dia sergah kita, kita sergah dia balik. Itu lawan lah. Lagi satu, flight. Flight tu maksud dia lari daripada situasi. But either way, mana-mana nak fight atau flight, dua-dua ni perlukan tenaga. Both require energy. Okay, so I'm showing you macam mana kita nak target soalan ni tau. Dia bermula dari tenaga. Okay, jadi kalau bermula dari tenaga, dalam badan kita proses apa yang menghasilkan tenaga di dalam sel? Proses apa? Respirasi sel. Okay, tenaga datang daripada cellular respiration. Okay, respirasi sel, saya selalu pesan dekat student saya, dia punya formula untuk respirasi sel. Can anyone tell me the formula? Yeah, you remember gota. G plus O to produce T plus A plus K. Gota. G itu stands for what, guys? G adalah glukosa. Untuk menghasilkan tenaga, kita perlukan glukos. O adalah oksigen yang kita sedut. Betul. Okay? So, arrow ni maksud dia menghasilkan. T is for tenaga lah. We're talking about tenaga. Okay? A ni ialah side product yang kita keluarkan dari peluh ataupun air kencing, water, air. Dan K yang kita hembus keluar karbon dioksida. Okay, so tengok kat sini ya. Kita nak lawan kena guna tenaga, nak lari kena guna tenaga. So dekat sini, the purpose of our body response adalah untuk meningkatkan tenaga. How? Dengan meningkatkan kadar respirasi. How? Dengan meningkatkan glukos, dengan meningkatkan oksigen. Jadi, kalau glukos, dia akan relate dengan hormon. Sebab kita nak tingkatkan glukos kan. Jadi glycogen convert jadi glukos. Bila melibatkan hormon, maka dia akan melibatkan adrenalin dan juga insulin pun ada juga. Okay. Now, O pula, oksigen. Macam mana kita nak hantar oksigen pergi ke satu badan? Kita akan meningkatkan kadar pernafasan. Saya sebut insulin ke tadi glukagon. Sorry ya. Oksigen, kita akan meningkatkan kadar pernafasan. So, bila kita dah meningkatkan kadar pernafasan, our heartbeat pun akan berdegup lagi kencang sebab kita nak hantar darah beroksigen pergi ke satu badan. Okay? Jadi, soalan ni, awak akan relate nampak tak? Sistem endokrin, it's about getting more glucose in our blood. Sistem saraf pula is about kita nak tingkatkan kadar pernafasan kita dan juga kita punya hantar darah ke satu badan, and also melibatkan kita punya deria mata kita. It start from mata ya. Mata kita nampak anjing tu, dia hantar pergi ke otak, otak kita tafsir, nak lari ke nak lawan, lepas tu baru badan kita respons. Okay? Jadi, do you get the idea? Soalan ni sebenarnya kita nak target pasal apa? Dapat kan? Okay. Jadi, jawapan dia panjang. So, awak cuba ni lah, nampak? Dia melibatkan endocrine, adrenaline, heart rate increase, blood pressure semua ni lah Nampak dia sebut respiration rate, more energy. So it's all about respiration.
Okay, more about energy, benda-benda gitu. Okay. Alright. Lagi 2 minit. Sulaika nak soalan 20. Boleh. Kita tengok soalan 20. Mana soalan 20? Okay. Sebenarnya kan soalan pasal diabetes, kencing manis, habis ni banyak ya. Yang ni soalan Melaka 2021, 2 markah. Ceritanya dekat lah kelas kita sampai 5 suku. So tak apa, dalam kepala saya sampai pukul 5. 5 suku. So kita ada banyak masa. Boleh relax lah dulu, minumlah sekejap Saya sakit tekak ni sekejap Okay. Saya bagi masa 1 minit. Baca soalan ni dulu. Baca soalan ni. Saya set timer dulu. Baca. Rehat. Tak ada masa nak rehat. Kita nak SPM dah. Awak rehat lepas SPM. Tak ada. Rehat lah kita rehat. So, soalan berapa? Soalan 20 awak. Soalan 20. Okey lah. Kita break sekejap lah sampai pukul 5.02 PM. Okay. Okay, bila rehat saya akan kurangkan suara saya sikit. Saya akan cakap lembut sikit untuk menjimatkan tenaga Ini Aina Abdul dia kata kalau nak jaga suara, nak jaga tekak waktu bercakap tu kita bercakap dengan lembut gitu. So dia boleh jaga sikit. Fans Aina Abdul. Saya fans. Dia baguslah. Dia buat lagu sendiri. Dia nyanyi lagu dia, dia tulis lirik. Tak rasa dia genius ke? She's like so genius tau. Saya respect dia sangat sebenarnya. Baju-baju dia tu no comment lah. But yeah, that's So is it normal if belajar Bahasa in English harder? Taklah. It's not about the language. But maybe kalau lower form awak Melayu, form 4 awak jadi DLP, maybe ada sedikit challenge dekat situlah. But don't worry. Boleh. Okay. So ada kena mengena dengan hormon insulin ke? Kena mengena dengan apa tu Syed? Hormon insulin tu? So terima kasih ajar saya bio. Nantilah Azira, kita ada second session lah. Tiba-tiba nak bagi ucapan dah. Terima kasih. Nanti second session ada lagi. So BAT tu apa? Alisa dekat mana tu BAT Alisa? BAT. Where? BAT. IG saya nama saya juga Hamidi Yusof. Ubat. Mana? Menurut beliau dia memang menurut beliau dia ya Allah bahasa. Menurut beliau dia siapa dia? Dia mengambil ubat kencing manis setiap hari. Ini ubat. Ubat. Sorry Bat tu kelakar. Awak ni bat lah. Kelawak. Baik. Atasha nak pergi mana Atasha? Kita tak habis lagi Atasha. Okay guys, lagi 1 minit kita break ya. 1 more minute. Gunakan waktu berehat ini dengan sepuas-puasnya. Lepas tu kita tinggal lagi less than 15 minutes. Orang kencing manis tak semestinya cucuk insulin. Tak semestinya. Dia ada ubat untuk menggalakkan pengeluaran insulin. In this case, that ubat untuk menggalakkan pengeluaran insulin dia. Okay. So not necessarily cucuk insulin. Faham sangat saja. Alhamdulillah Amirul. Seronok mengajar Amirul juga. Dah 52 minit ke guys ke belum? Belum. Amirul je. Semualah Hazira. Dah tadi Amirul kata, dia kata Alhamdulillah faham. Saya pun Alhamdulillah lah balik. Okay guys, dah pukul 52 minit. So, bolehkah kita teruskan kita punya cerita dekat sini? Shall we? Jom, tambah lagi seminit. Amboi, kita bagi betis nak apa? Boleh. Jom. Okay, jadi macam dah baca ya berita pula petikan ini So, dia kata dekat sini, Encik Ahmad ni, dia ada macam diabetes yang tak teruk sangatlah. So doktor bagi ubat. So tadi kawan awak kata ini ubat yang cucuk insulin tu ke? Tak semestinya. Sebab dia mungkin tahap yang masih lagi boleh dikawal. So that particular medication ataupun ubat tu
dia menggalakkan rembesan insulin. So the medication is to stimulate the secretion of insulin. Okay, jadi kalau dia tak ambil ubat tu, insulin dalam badan dia rendah lah. Jadi bila dia makan something, karbohidrat dan sebagainya, glukos dalam badan dia akan jadi tinggi tau. Okay, so bila dia ambil ubat tu, insulin dalam badan dia akan meningkat. So bolehlah insulin tu kontrol glukos. Jadi cerita daripada artikel ni semua orang faham Boleh Okey, dia kata pada satu hari dia dikejarkan ke hospital sebab mengalami hypoglycemia kerana mengambil ubat dos yang berlebihan. Maybe dia terlupa, biasalah orang-orang tua ni kan. Dia makan ke belum? Ya, makan lagi sekali lah. Dah makan 2 kali. Makan 2 kali dah terlebih dos. So, hypoglycemia. Dalam silibus kita ada hyper dengan hypo. The word glycemia, glycogen, glucose, it refers to sugar. Depan ni pula hypo. Hypo maksud dia high ataupun low. Hypo maksud dia rendah Hypo means low. Kalau hyper, it means high. Jadi dekat sini kan, pengambilan ubat yang berlebihan menyebabkan gula atau glukosa dalam badan dia jadi rendah. Dia sebenarnya straightforward punya cerita. Bila dia ambil ubat tu berlebihan, insulin yang dihasilkan tu pun berlebihan. Bila insulin berlebihan, terlalu banyak glukosa ditukar menjadi glycogen. Bila terlalu banyak glukosa dah jadi glycogen, apa berlaku kepada aras glukosa dalam darah dia? Drop lah. Bila glukosa dia drop, maka dia jadi hypoglycemia. Hypoglycemia ni bila dia jadi, inilah badan tak cukup glukos, dia punya bibir jadi pucat, tangan jadi menggeletar. Ni kadang-kadang awak akan alami, contoh awak skip breakfast, skip lunch. Pukul 3-4 macam tu tak makan-makan lagi. You akan rasa macam pening, rasa shaking macam tu. That is apa kita kata hypoglycemia lah. Okay. Waktu puasa jarang because puasa kita macam dah ada mindset kan. Kita macam mindset, I know I can eat at 7:30, something like that. So for some reason automatically kita macam boleh control badan kita, betul tak kan? Tapi kalau hari biasa yang kita tak ada mindset puasa, tak makan pukul 2-3 pun kita dah jadi lapar gila kan. The power of mind tu dia boleh control organ kita tu. Okay? Alright, anyways, so dia tak bagi tahu pun diabetes ni. Kan dah jadi pitch tinggi dah. Tu diabetes dia sebut tu. Dia kena pasal dengan diabetes tu. Okay. Alright. Jadi jom kita tengok soalan dia. Okay. Ni. Dos berlebihan menyebabkan aras insulin yang dihasilkan pun berlebihan. Okay. Macam saya kata tadi, ubat untuk kencing manis tu sebenarnya dia promote, dia menggalakkan penghasilan insulin. Jadi, glukosa ditukarkan kepada glycogen berlebihan. Ini saya nak garis ya. Kalau tak letak perkataan berlebihan, excessively, tak dapat markah. Walaupun susunan poin awak sama macam marking scheme, kalau tak tulis berlebihan, tak dapat markah. Okay? So, kena jawab soalan. Kenapa dia jadi glycemia? It's because of the excessive benda-benda gini. Okay? Jadi, menyebabkan aras glukosa dalam darah turun. Kalau awak kata aras glukosa dalam darah turun sahaja, tak dapat markah. Kena sebut lagi. Lebih rendah daripada aras normal. Baru dapat markah. Okay. Jadi untuk bio you have to be careful ya. You have to be careful benda-benda begini yang membuatkan hilang markah begitu sahaja. Okay. Alright. So boleh soalan dia sebenarnya pretty much straightforward sahaja. Okay. Alright. Diabetes kan ada 2. Oh okay, faham. Kawan awak tanya tadi dia tak sebut pun diabetes mellitus ke ataupun insipidus. Dekat sini